Jom ke Maha 2022 pada 4 hingga 14 Ogos di Maib Serdang bertemakan sekuriti makanan untuk masa depan. Pameran pertanian terbesar dan paling berprestij ini menyediakan lebih 1,500 ruang pameran dan jualan. Fokus utama Maha 2022 adalah Agro Trade, Agro Edutainment, Agro Lifestyle, Agro Youth, Agro Tourism, Agro Tech, Agro Job Fair serta banyak lagi. Artis tempatan pun ada. Jumpa anda di Maha 2022. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat yang berada di laman sosial sekarang ni bersama saya dalam Influencer at Japan. Hari ini kita membawa seseorang yang dianggap sebagai antara tulang belakang program Maha 2022. So, dah tahu dah kan kita punya program hari ni Maha 2022, sekuriti makanan untuk masa depan. Okey, sebelum saya teruskan kita punya program pada hari ini, minta kawan-kawan semua kalau boleh like dan follow share dengan kawan-kawan semua kita punya page Facebook Jabatan Penerangan WPKL, juga kita punya Twitter Japan WPKL, Instagram Japan WPKL dan juga YouTube Jabatan Penerangan WPKL. So sekali lagi kepada kawan-kawan semua yang belum like dan juga belum share, like dan share kepada kawan-kawan lain biar semua masuk kita punya page ni. Okey, kita pun tak nak bercerita panjang sebab kita punya tetamu kita pun dah ada bersama kita hari ini. Kita buat secara hybrid di mana kita punya nampak pun Datuk. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Cik Zairi. Alhamdulillah. Sihat Datuk Sihat, Alhamdulillah. Okey kawan-kawan, ni bersama saya sekarang ni yang berbahagia Datuk Azulita binti Salim, Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang atau LPP. Okey, selamat datang Datuk bersama saya dalam program Influencer at Japan hari ni. So saya dimaklumkan hari ni dah bermula Datuk program Maha 2022. Ya saya. Dah bermula. So dia bermula hari ni sehingga 14 Ogos 2022. So saya rasa kali ni untuk tahun 2022 ni dia lagi best sebab sebelum ni tahun 2020 kita dalam situasi COVID-19 kan. So alhamdulillah tahun ni dah berkurangan, dah boleh bebas tapi kena patuh juga dengan SOP lah. So saya lihat banyak aktiviti yang dilaksanakan sepanjang program Maha 2022. Okey Datuk, mungkin Datuk nak kenalkan diri Datuk dulu ke? Ya, pertama sekali Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Asda Zairi Lebih mudah kot akan saya panggil Cik Zairi je lah Boleh Datuk. Boleh Cik Zairi. Terima kasih saya ucapkan pada Cik Zairi daripada Japan, Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan atas kesudianlah menjemput Lembaga Pertubuhan Peladang dalam memberikan beberapa maklumat untuk kita promosikan Maha 2022 pada hari ini. Terima kasih diucapkan. Saya perkenalkan diri seperti yang Cik Zairi sebut, saya Zulita binti Salim, Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang yang juga menjadi jawatan kuasa induk lah kepada keseluruhan program Maha 2022 ni. Okey. So dia program ni di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Datuk betul MAFI Ya, betul. Okey. So LPP adalah salah satu agensi yang bersama yang turut serta dalam menjayakan program kali ini. Ya, sir. Okey Datuk, kita pergi ke soalan yang pertama Datuk berdasarkan fakta Pameran Pertanian, Horticulture dan Agro Pelancongan Malaysia atau MAHA, Malaysia Agriculture, Horticulture and Agrotourism International Show telah bermula pada Oktober 1922 dengan nama Persatuan Malayan Agri Horticulture Association atau MAHA. Khas untuk penonton di luar sana, mungkin Datuk boleh cerita sejarah ringkas MAHA ini dan apakah tujuan sebenar penganjuran MAHA ini? Terima kasih Cik Zairi.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas jemputan ini. Sedikit berkenaan dengan latar belakang MAHA lah. Seperti mana yang disebut oleh Cik Zairi tadi, dia telah pun dimulakan sejak sebelum merdeka lagi lah sebenarnya. Dia panggil Malaya tu tadi tu kan. Namun selepas dia lebih dikenali sebagai MAHA, iaitu Malaysian Agriculture, Horticulture and Agrotourism International Show, dan ia telah dimulakan sejak 1922 atau 1923 lagi. Dan bila kita secara ringkasnya, dia mempunyai sejarahnya yang tersendirilah. MAHA ni kalau kita sebut sekarang memang kita ketahui bahawa MAHA adalah satu daya tarikan ataupun program yang membawa berbagai perkara-perkara yang menarik kepada pengunjung-pengunjungnya lah. Dia telah berevolusi sebenarnya. MAHA ni telah berevolusi dengan berbagai peringkat. Ianya wujud dalam bentuk yang mana kementerian dulu kita buat secara 2 tahunan ya, mana dia setiap 2 tahun sekali kita laksanakan MAHA. Dan khususnya MAHA ini adalah lebih mengkhusus kepada sektor pertanian, horticulture, agro pelancongan yang berkembang yang semakin berkembang terutama dalam landscape pertumbuhan negara kita lah di Malaysia ini. MAHA mempamerkan atau menampilkan pelbagai produk-produk baru yang berkaitan dengan pertanian yang bersandarkan kepada teknologi terkini, inovasi-inovasi yang mana sama ada inovasi itu diterbitkan atau diwujudkan oleh orang kita sendiri di Malaysia maupun teknologi dan inovasi yang telah dikeluarkan oleh di peringkat luar negara sana. Jadi selain daripada itu, MAHA juga adalah mempamerkan produk-produk barulah yang digunakan di negara. Ada juga strategi-strategi pemasaran ya, bagaimana pengeluaran yang lebih efektif, yang lebih cost efektif, dan apakah pendekatan, lain-lain pendekatan-pendekatan yang mampu untuk kita naikkan lagi dan kita lonjakkan sektor agro makanan kita di dalam negara ini. Jadi penganjuran MAHA yang dilaksanakan atau yang dibuat pada MAEPS pada kali ini, iaitu pada 4 Ogos hingga ke 14 Ogos, iaitu 11 hari, adalah satu penganjuran yang yang telah lama ditunggu-tunggu lah, disebabkan oleh pada tahun 2020 sepatutnya kita buat satu MAHA, tapi kita tidak dapat melaksanakannya berikutan daripada COVID ataupun pandemik COVID-19 yang berlaku di negara dan juga di luar negara. Namun kali ini kita memanglah kita bersungguh-sungguh dan sangat committed lah, semua di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan sangat committed bagi memastikan kunjungan semua pengunjung-pengunjung pada kali ini adalah satu kunjungan yang berpada dan berbaloi lah bila datang ke MAHA ni, Cik Zairi. Itulah sebenarnya. Betul. Okey Datuk. Kalau kita lihatlah, saya rasa tahun ni memang ramai kot orang yang akan serbu MAEP tu nanti tu. Sebab kita sedia maklum pada tahun 2020 yang lepas kita buat MAHA dibuat secara hybrid, betul Datuk Tahun 2020 kita tak buat Cik Zairi. Oh tak buat? Asalnya memang kita nak buat secara hybrid, tapi disebabkan oleh kekangan pada ketika itu kita dilanda dengan pandemik COVID-19 ni, cadangan yang kita laksanakan tu kita batalkan lah pada ketika itu. Maknanya 4 tahun tadi tu. Ya. Maknanya 4 tahun tu diorang tunggu tu untuk datang kali ni. Ya saya. Okey Datuk. Tadi Datuk dah maklumkan jugalah, MAHA bermula pada hari ni. Hari ni dah bermula MAHA, program MAHA tu sehingga 14 Ogos di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang atau MAEP. Yeah. So Datuk, saya nak tanya, Datuk boleh kongsikan tak berapakah sasaran hasil jualan sepanjang MAHA ni berlangsung dan sasaran pengunjung sehari untuk tahun 2022 ni? Ya, Cik Zairi, terima kasih Cik Zairi. Bagi tahun ini kita sebenarnya mensasarkan lebih kurang lah dalam 100,000 orang pengunjung sehari,
dan apabila kita buat dalam 11 hari itu dalam lebih kurang 1.1 juta pengunjung. Sementara sasaran perniagaan yang telah pun kita sasarkan adalah sebanyak 250 juta lah, business matching dan juga berbagai urusan yang boleh kita tingkatkan perniagaan dan pemasarannya dalam ataupun ketika semasa kita melaksanakan MAHA selama 11 hari ini. Itu adalah sasaran kita. Sasaran ni kan. Ya, kalau dibandingkan dengan tahun terdahulu, Cik Zairi, tahun di mana tahun 2018 lah kita buat dulu. Memang pada ketika itu kita buat di hujung tahun ya, pada 22 November hingga ke 1 Disember. Kita telah berjaya menarik lebih kurang 3.3 juta pengunjung dengan hasil jualan yang kita capai sebanyak lebih kurang 215 juta. Jadi kali ini kita rendahkan sikit figure tu sebab kita melihatlah yang ada juga kekangan-kekangan yang mungkin kita rasa disebabkan oleh COVID yang masih ada di dalam negara kita ni lah. Jadi kita kurangkan sikit. Kurangkan. Okey Datuk. So Datuk saya nak kongsilah flyer yang saya dapat ni lah. Saya tengok flyer dalam flyer ni adalah info-info pasal MAHA 2022. Lebih kurang ada 1,500 ruang pameran dan jualan. Ada banyak aktiviti. Orang cakap kat sini ada seminar convention pun ada juga sepanjang program langsung. Ya saya. Lepas tu makanan popular Malaysia pun ada. Itu rugi tu. So kalau orang Malaysia kena pula orang area Selangor dengan KL ni kalau tak pergi rugi. Itu kalau orang jauh-jauh lagi lah tu. Saya rasa orang jauh-jauh pun akan datang kat ni. Hujung minggu diorang turun sini, turun ke Serdang, pergi ke MAEP. Yes. Okey Datuk dari segi penyertaan MAHA 2022, boleh Datuk jelaskan agensi manakah yang turut bekerjasama dalam menjayakan MAHA dan berapakah jumlah reruai atau ruang pameran yang disediakan? Okey, semestinya apabila kita melaksanakan MAHA di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan ni memang keseluruhan agensi dan jabatan di bawah MAFI terlibat. Baiknya kita ada 4 jabatan, Jabatan Pertanian, Jabatan Veterina, Jabatan Perikanan, MAKIS, dan juga badan-badan berkandung atau agensi-agensi yang terlibat, LPP, LKM, Pharma, MADA, KADA lah, keseluruhannya bersatu dan bergabung usaha dan sangat committed untuk sama-sama melaksanakan. Selain daripada MAFI dan jabatan serta agensi di bawahnya, kementerian-kementerian lain juga kita jemput untuk mengisi ruang-ruang pameran kita. Kementerian yang terlibat adalah ada juga Kementerian Pendidikan, ada juga Kementerian KCOM pun ada, rasa saya Kementerian Pelancongan pun ada, dan lain-lain kementerian lah, memang banyak yang terlibat bersama dengan program kita pada kali ini. Selain daripada itu, kita juga menjemput pihak-pihak swasta rakan-rakan strategik untuk sama-sama membuka ruang dan juga menyertai booth di hall A, B, C dan juga D kita. Terutamalah kita menjemput peniaga-peniaga, usahawan-usahawan untuk melaksanakan ataupun menjual produk ataupun mempromosikan produk-produk mereka sendiri. Juga kita jemput, itu sebabnya kita mempunyai 1,500 ruang perniagaan ataupun booth yang kita sediakan untuk memberi peluang kepada usahawan-usahawan, sama ada usahawan-usahawan tempatan maupun usahawan-usahawan yang mempunyai produk yang mereka ada tapi limited ruang untuk memasarkannya. Kita bagi ruang. Saya ingin jelaskan juga Cik Zairi, kita bukan saja melaksanakan secara fizikal kali ini, kita melaksanakan juga secara hybrid. MAHA di mana jualan barangan atau produk-produk yang dihasilkan ini boleh juga
beli melalui agro bazaar online, dan boleh juga diperolehi selain daripada datang sendiri, dan boleh juga digunakan online marketing ini untuk pembelian dan sebagainya. Jadi itu adalah di antara penglibatan lah Cik Zairi untuk melaksanakan MAHA ini. Mana orang cakap rugi kalau tak pergi lah orang cakap kan. Bukan hanya Mafi je ada, banyak lagi kementerian lain yang ada dalam tu. So orang cakap kalau tak datang tu rugi. 2 tahun sekali je program ni. Cuma satu je lah, penat kot nanti. Sebab 1,500 kan. Itu satu hari pun tak cukup tu. Ya, saya rasa Cik Zairi, kalau mereka yang dah selalu datang maupun yang tak pernah datang, kita memang ada banyak factor dekat sini lah. Wow factor yang nak kita pamerkan ini. Di antara yang paling digemari oleh pengunjung adalah boleh beli benih ni. Benih di laman 3, makan buah tempatan kan, pada harga yang sangat berpatutan. Kita juga ada beberapa hall lain yang boleh kita beli barangan, macam ada agro business hall yang kita sediakan segala jenis barangan tempatan atau makanan tempatan boleh kita perolehi di situ. Kemudian kita ada juga beberapa ataupun 8 laman yang kita pamerkan, di mana laman ini maknanya di luar daripada Dewan lah. Laman ini kita ada 8 laman, kita ada laman herba, laman sayur, laman perikanan, kita ada laman mekanisasi, laman padi, laman nenas, laman ternakan dan juga laman floriculture yang kita panggil sebagai Miracle Garden. Jadi ini adalah tarikannya untuk semua yang kadang-kadang kita dekat duduk di bandar ni, kadang-kadang kita tak familiar padi tu macam mana rupa dia. Betul. Padahal pokok padi ni kalau kita selalu lalu di utara memang kita nampak, cuma dari segi fizikal ni kita tak nampak lah. Jadi di sini kita ada laman padi. Bagaimana padi ditanam, kemudian ada juga padi yang berbagai variety padi pandan pun ada Cik Zari. Kalau lalu dekat laman padi tu bau pandan Cik Zari. Wah, ni kena pergi lah ni. Sebab saya pun tak pernah dengar tu padi pandan. Padi pandan. Jadi ini yang kita pamerkan. Kalau kita pergi pula ke floriculture umpamanya, ke bunga-bungaan kita ada magical atau miracle garden. Segala jenis bunga yang cantik, yang berwarna-warni kita persembahkan, dan dia adalah daya tarikan lah untuk pengunjung nak ambil gambar dan sebagainya, yang mana mereka tak biasalah tengok bunga-bungaan yang lain sikit lah. Yang biasa ni kita tengok roses, orchid kan, tapi yang ini kita pamerkan banyak sangat jenis-jenis bunga yang begitu menarik dan begitu cantik lah untuk pengunjung kita. Dia kena pergilah ni. Jangan tak pergi, kena pergi. Memang kena pergi. Kena contoh yang Datuk dekat KL ni. Kebanyakan semua rumah-rumah tinggi. So kalau diorang pergi ke MAIP ni, saya rasa macam-macam ilmu diorang boleh dapat. Contohnya pertanyaan moden kan. Siapa cakap dekat flat tak boleh tanam sayur kan. So dekat MAHA ni dia boleh tahu. Dia boleh belajar. Okey Datuk, kita teruskan ke soalan nombor 4 Datuk. Ya saya. MAHA merupakan pameran pertanian yang menjadi acara dua tahunan di Malaysia bermula 2022. Dimaklumkan juga sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan menjadi salah satu tarikan di MAHA. Boleh Datuk kongsikan sedikit mengenai HPPNK? Ya, semestinya kalau kita sebut Hari Peladang, Penternak dan Nelayan ini adalah hari yang kita sambut untuk menghargai jasa pengeluar makanan kita lah. Dan hari selalunya bila kita ada Hari Peladang, Penternak, Nelayan ni, kita selang-selikan dengan MAHA. Tapi sebab tahun lepas di hujung tahun kita sepatutnya kita raikan HPPNK ni di bulan 12. Namun pada ketika itu negara kita telah dilanda banjir, banyak kawasan-kawasan yang dilanda banjir dengan begitu teruk. Jadi kita tangguhkan, kita tunda
Hari Peladang Peternak Nelayan ini, dan kita bawa masuk program HPPNK ini di dalam MAHA. Jadi program yang kita laksanakan ataupun yang kita lihat ini, yang kita buat ini adalah satu program yang saya sebut tadilah menghargai jasa peladang peternak nelayan yang menjadi pengeluar utama kepada untuk makanan negara. Di MAHA ini akan ada satu pavilion khas yang kita adakan, yang kita wujudkan, iaitu pavilion HPPNK, yang mana pavilion ini kita pamerkan berbagai produk-produk pertubuhan peladang, pertubuhan lembaga persatuan nelayan, ya. Produk-produk ini yang telah digunakan atau yang telah dibangunkan menggunakan teknologi penanaman, ternakan dan sebagainya. Dan di situ juga nanti kita panggil time tunnel lah, ataupun terowong kehidupan yang kita panggil sebagai simbiosis kehidupan, yang mana dalam terowong itu kita akan ada naratif, kontennya adalah akan ada naratif yang memberikan penceritaan berkenaan dengan penghidupan pengeluar makanan kita ni. Jadi di situ juga kita akan ada program-program seperti pocket talk, ya, demo masakan dan sebagainya lah. Jadi yang menjadi daya tarikan yang kita dapati di MAHA, kalau kita nak lihat pavilion ni adalah sebenarnya sebelah pavilion utama MAFI, di sebelah kanannya kalau masuk di hall A ni, dan kita akan berikan juga cerita ataupun naratif kejayaan hero-hero kita yang menjadi pengeluar kepada makanan. Mereka juga adalah penerima anugerah peladang nita, anugerah industri dalam pengeluaran makanan dan sebagainya. Itu adalah akan kita laksanakan, dan sebenarnya hari ini sendiri 4 hari bulan Ogos, seperti mana yang Cik Zahri sebut tadi, telah pun kita mulakan MAHA, dan kita juga menjemput ke semua pengunjung-pengunjung yang berminat untuk pergi ke pavilion HPPNK bagi melihat bagaimana teknologi kita menghargai peladang peternak dan nelayan ini. Okey Datuk, so mungkin kawan-kawan semua dah lebih jelas dengan penjelasan dari Datuk tadi berkenaan dengan HPPNK. Okey Datuk, saya banyak lagi soalan-soalan ni, tapi saya nak ambil soalan daripada rakan-rakan di media sosial ni. Daripada Syah Bani, macam dah dengar ni nama ni. Assalamualaikum. Dia pantun dulu pula. Pagi-pagi pergi sarapan pagi dengan roti. MAHA berpotensi bawa harapan. Adakah produk orang pribumi? Maknanya soalan itulah. Ada ke Datuk produk dari kaum pribumi? Maknanya orang asli lah kan? Ya. Di antara produk-produk yang orang asli ataupun pribumi kita ni, kalau tak silap saya lah, kebanyakannya yang berbentuk macam keluaran madu lebah, kita ada madu kelulut kan, dan juga kalau di pavilion tadi saya lupa nak sebut Cik Zahri, kita bukan hanya ada di laman-laman dan juga di kluster-kluster ataupun di dalam dewan, kita ada 13 buah pavilion negeri. Pavilion negeri ni, setiap negeri ada rumah-rumah negeri mereka. Saya bagi contoh, di Pahang umpamanya ada pavilion negeri Pahang yang mana mempamerkan banyak produk-produk yang asalnya daripada negeri Pahang. Jadi kalau kita melihat produk-produk ini, mungkin saya rasalah, saya belum pergi lagi pavilion. Kalau terdahulu kita memang ada, contohnya kalau di pavilion negeri Pahang tu ada produk kopinya, ada ukirannya, ya. Mungkin ini juga adalah keluaran peribumi kita lah. Kalau di Perak umpamanya ada tekad yang menjahit dan sebagainya lah. Dan ini kita beri peluang supaya negeri-negeri dapat membawa produk-produk
keluaran negeri, dan ada juga yang membawa produk-produk peribumi sendiri negeri tersebut lah. Maknanya orang cakap sepanjang Maha ni maknanya ada perkampungan negeri. Maknanya orang-orang daripada negeri lain boleh tengok negeri lain punya produk. Itu orang cakap belajar, dapat ilmu lah maknanya. Contohnya kalau kata dia nak tengok produk daripada Kelantan kan. Apa produk keluaran daripada Kelantan. Maknanya orang ni boleh pergi terus, pengunjung ni boleh pergi ke tempat perkampungan Kelantan tu. Bagus tu. Ya saya, betul sekali. Ada lagi Datuk, ada lagi soalan. Dari Nur Umairah Nadirah yang berbagi, Datuk, apakah peranan LPP di Expo Maha ini? Expo LPP sendiri di Maha. Okey. Alright, mungkin saya boleh jawab Cik Zairi ya? Boleh. Tadi seperti mana yang saya maklumkan, LPP adalah di antara jawatankuasa induk lah di dalam keseluruhan program Maha selama 11 hari ini. Jadi kita menjurus kepada beberapa program utama yang telah diberikan agensi LPP sebagai agensi peneraju lah ya, ataupun yang memfokus kepada beberapa komponen yang terdapat di Maha. Satu di antaranya adalah kita mengkhususkan yang dalam Maha ini kita akan ada convention peladang peternak dan nelayan yang bermula pada hari ini, malam ini. Di WTC kita bawa lebih kurang dekat 300 peladang-peladang peternak dan juga nelayan untuk bergabung, dan dalam convention ini kita akan mendapatkan input, pandangan serta usul daripada mereka, apakah yang diperlukan oleh mereka untuk dikemukakan kepada pihak kerajaan, usul-usul ini untuk kita menyemak dan kita teliti, dan kalau boleh kita matchkan dengan dasar agro makanan negara yang sedia ada. Dan ini adalah menjadi satu program ataupun satu acara yang diterajui oleh LPP sendiri. Yang kedua adalah program ataupun Pavilion HPPNK yang saya telah nyatakan tadi. Di dalam Hall A kita ada Pavilion HPPNK dengan pameran-pameran, dengan simbiosis kehidupan peladang peternak dan nelayan yang kita pamerkan dengan naratif kejayaan, teknologi, penggunaan teknologi di dalam sawah padi dan sebagainya. Yang itu adalah bagi penglibatan kita di dalam Hall A. Kita juga ada laman, di peringkat laman pula LPP terlibat sebagai lead agency lah, atau agensi yang menerajui laman mekanisasi. Laman mekanisasi kita ada lebih kurang 50 booth yang kita berikan peluang kepada agensi jabatan dan juga pihak swasta untuk mempamerkan jentera-jentera kecil, baik kecil daripada sekecil-kecil jentera mengupas, umpamanya mengupas durian ke apa dan sebagainya, kepada yang sebesar-besar combine harvester tu, sebesar rumah. Jadi kita ada pamerkan di laman mekanisasi jentera-jentera yang digunakan untuk kita menjalankan aktiviti-aktiviti penanaman perikanan dan juga ternakan. Selain daripada itu, kita juga terlibat dalam beberapa program utama agro culinary ya. Kita ada masak-masak je tadi. Itu sebabnya ada masak-masak. Kita ada empire makanan di Hall D. Empire makanan yang mempamerkan hampir lebih kurang 600 resepi atau menu. Ini adalah di bawah pengendalian pihak Pharma, tapi kita juga nak promo jugalah, kita ambil kesempatan. Jadi makanan etnik, makanan tradisi, makanan kegemaran pun ada kita tawarkan. Jadi kita jemputlah pengunjung-pengunjung apabila dah letih berjalan, masa untuk mengisi perut dan sebagainya. Hidangan memang tersedialah untuk dibeli dan dimakan dengan pelbagai tawaran makanan yang ada. Jadi kita bawa juga di hari perasmian Maha nanti, iaitu pada 6 hari bulan Ogos, pada hari Sabtu Cik Zairi, kita bawa semua peladang peternak nelayan dan juga pengunjung-pengunjung yang turut sama hadir, dan ia akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita
untuk memang sebenarnya pertanian, peladang, peternak, nelayan, agro makanan ni sentiasa dekat di hati yang amat berhormat Perdana Menteri. Jadi beliau dengan sukacitanya lah telah bersetuju untuk merasmikan MAHA 2021 ini. Itu adalah di antara pengisian yang diterajui oleh LPP selain dari menjadi jawatankuasa induk MAHA itu sendirilah. Itulah, bila Datuk cakap macam ni tak sabar rasa nak pergi ni. Kawan-kawan saya dekat sini semua tak sabar nak pergi ni. Dia nak pergi kat kedai makan tu je dia kata sebab ada 600 kedai kan. 600 menu tu. Kita tak tahan tu. Encik Mun tu. So maknanya semua peringkat boleh turut serta dalam program MAHA kali ni. Maknanya daripada kecil sampailah orang dah veteran. Orang tak rugi kalau tak datang kan. Maknanya banyak aktiviti, banyak gerai-gerai jualan ada, pameran dan juga melibatkan banyak agensi dan juga kementerian. Bukan hanya MAFI kan. So kepada kawan-kawan lah yang rasa teruja kalau nak pergi tu boleh. Dah bermula hari ni sampai 14 Ogos. Okey, Datuk, kita terus ke soalan seterusnya tu kita sedia maklum pada tahun 2020 yang lepas memang kita tak buat MAHA 2020. Maknanya dah 4 tahun. Kita last buat pada tahun 1998. 2019 Cik Zahiri. 2018. 2018. So untuk tema MAHA tahun ni lebih memfokuskan perihal sekuriti makanan. Apakah signifikasi penting di sebalik tema ni, Datuk? Terima kasih Cik Zahiri. Saya sangat passionate dengan pengeluaran makanan ni Cik Zahiri. Tema sekuriti makanan untuk masa depan adalah tema yang kita rancang dan kita fikirkan yang sangat bertepatan dalam keadaan semasa. Kerana kalau kita lihat kenapa security tu makanan itu menjadi security? Kalau kita kata security itu sepatutnya keselamatan kan, mungkin kesihatan kan menjadi, tapi sebenarnya makanan ni manusia tidak boleh survive tidak boleh hidup tanpa makanan. Itulah sebabnya security itu makanan itu kita jadikan sebagai security kepada kehidupan kita. Jadi bila kita sebut mengapa food security itu penting dalam sesebuah negara, cuba kita bayangkan kalau kita tidak mempunyai cukup makanan, apakah yang akan berlaku kepada rakyat kita, kepada masyarakat umum kita. Apakah yang terjadi recent ataupun sejak belakangan ini apabila COVID-19 melanda bermula tahun 2020 kan, kita mendapati apabila COVID berlaku, semua tidak boleh keluar, duduk di dalam rumah, tidak dibenarkan pergi berjumpa dan sebagainya. Makanan amatlah menjadi satu faktor penting kerana duduk di rumah pun perlu makan juga. Jadi bagaimana kita nak pastikan makanan mencukupi? Salah satu daripada faktor yang perlu kita fikirkan apabila berlaku konflik Ukraine-Rusia baru-baru ini yang masih lagi berpanjangan sehingga kini, kita dapati berlaku konflik, maka transportation ataupun perhubungan atau logistik terganggu. Banyak di antara makanan-makanan ataupun keperluan asas kita daripada daripada Eropah, jagung bijian umpamanya kita import dan juga baja juga kita import, bahan raw materialnya kita import daripada luar sana. Jadi disebabkan oleh peperangan ataupun konflik tersebut, kita tidak dapat membawa masuk keperluan-keperluan untuk kita beraktiviti atau melaksanakan aktiviti pertanian, sehingga menyebabkan harga naik ataupun melonjak tinggi. Kalau dulu harga ayam umpamanya baru-baru ni pun kita ada isu ayam juga kan, harga ayam telah melonjak tinggi disebabkan oleh makanan ayam jagung bijian yang kita dapati telah naik harganya. Jadi kita di Malaysia memang kita ni banyak makan ayam. Jadi harga ayam naik, dia telah menyebabkan
berbagai mungkin telah menyebabkan inflasi juga sebenarnya kalau tidak diadakan intervensi daripada pihak kerajaan. Jadi rata-rata apa yang boleh saya katakan pentingnya makanan sebagai security atau negara kita ini adalah akan menyebabkan sekiranya tak cukup makan kita akan lumpuh akan kepentingan makanan ini seolah-olah seperti akan melumpuhkan negara kita. Dan pernah ada satu masa dulu kalau ada peperangan mereka memang bertujuan untuk menahan atau blok makanan daripada masuk, dan ini telah menyebabkan negara lawan mereka menjadi lumpuh. Jadi itu sebabnya dasar food security telah dijadikan sebagai dasar utama negara. Jawatan kuasa pun telah diwujudkan dan jawatan kuasa khas mengenai dasar food security telah pun diwujudkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, bermula daripada aspek seperti bagaimana kita nak pastikan makanan itu sampai kepada rumah-rumah atau kepada consumer, kepada rakyat kita. Setiap satu rantaian bekalan makanan itu perlulah kita jamin atau perlu kita kawal supaya ia terjamin sampai dan makanan mencukupi untuk negara. Itu sebab masa-masa kini disebabkan oleh COVID, disebabkan oleh konflik dan sebagainya, lagilah kerajaan sangat mengambil berat ataupun sangat prihatin agar kita pastikan makanan negara mencukupi. Buat masa ni Cik Zairi, saya boleh nyatakanlah, saya boleh sahkan bahawa makanan mencukupi. Alhamdulillah. Kita mengawal harga dan sebagainya. Jadi sangat bertepatan bila kita kata food security, dia melibatkan 4 perkara penting. Dia mestilah mencukupi kriteria accessibility mana boleh didapati. Dia mestilah mencukupi, sufficient. Dia mestilah selamat dan juga selamat untuk dimakan, tak pada racun dan sebagainya. Dia mestilah berkhasiat dan yang paling penting dia mestilah mampu dibeli. Itu Betul. adalah 4 kriteria utama yang sangat dipentingkan oleh kementerian. Dengan sokongan itu kamilah di LPP pun sangat menyokong supaya 4 kriteria utama ini kita jaga agar negara kita progres dan juga sejahtera bagi dengan memastikan makanan mencukupi. Itu yang Datuk. Terima kasih. Okey Datuk, kita terus ke soalan daripada sahabat-sahabat di Facebook ni. Ada rakan-rakan yang ingin bertanyakan soalan. Antaranya dari Liza Nur. Apakah naratif MAHA 2022 dari sudut sekuriti makanan serta penurunan harga makanan? Dan satu lagi soalan, saya rasa sama je soalan yang dengan tadi tu. Yang ni, apakah sokongan atau bantuan LPP? Ada satu lagi, dia ada 2 soalan yang lebih kurang sama. Ni juga pun soalan ni daripada Lia Farah. Boleh Datuk jelaskan peranan penganjuran Expo MAHA kali ini dalam menjamin sekuriti makanan negara? Maknanya sama lebih kurang di soalan dia. Mungkin Datuk boleh jawab. Okey. Pertama tadi tentang harga harga makanan Cik Zairi, saya pun dah jelaskan awal tadi, peningkatan harga makanan adalah disebabkan oleh berbagai faktor lah. Peningkatan harga input harga baja, peningkatan harga racun juga ada isu-isu mendapatkan tenaga kerja yang melaksanakan aktiviti-aktiviti pertanian ini sebenarnya pun menjadi cabaran juga kepada kita lah. Selain daripada itu cuaca kita yang tidak menentu, kadang-kadang kita kena banjir, kadang-kadang kita kena panas yang melampau dan sebagainya, juga menyebabkan banyak aktiviti-aktiviti menjadi cabaran besar kepada petani, peternak dan nelayan ni. Jadi kenaikan harga ini saya kira menjadi faktor utama dan itu sebabnya kerajaan telah mewujudkan satu jawatankuasa, kita panggil jawatankuasa ataupun jawatankuasa tindakan Majlis Tindakan Sara Hidup Negara, kita panggil NAKUL
di bawah KPD NHBP, di mana Kementerian Pertanian juga menjadi salah satu daripada jawatankuasa induk ini. Dan dalam jawatankuasa ini kita melihatlah bagaimana kenaikan harga makanan ini dapat kita pantau dan dapat kita kurangkan. Contohnya harga ayam baru ni naik, kita laksanakan berikan subsidi harga atau subsidi kepada penternak dan juga kepada integrator dan sebagainya. Jadi inilah kaedah yang kita laksanakan untuk mengawal harga makanan. Sementara bagi MAHA pula, bila kita pamerkan berbagai inovasi dan teknologi, kita yang penting yang saya nak maklumkan adalah sebenarnya kalau kita laksanakan, kita gunakan teknologi dengan sebaiknya, kita dapat memastikan apa-apa usaha dan teknologi, aktiviti pertanian kita menjadi cost efektif. Cost efektif bermaksud kita tahu precise penggunaan baja yang precise, penggunaan racun yang precise, yang sepenuhnya diperlukan oleh tanaman kita. Tak adalah kita kata baja tu terlebih letak ataupun kurang letak. Jadi kita letak precisely sepatutnya apa yang diperlukan oleh tanaman tersebut, sayur dan sebagainya, maka dia akan mengeluarkan hasil yang baik. Jadi dengan adanya teknologi, inovasi teknologi ini, kita dapat bantu usahawan-usahawan, petani perlandang penternak untuk memastikan kemampanan aktiviti-aktiviti pertanian mereka lah, maknanya sustain lah, mereka boleh sustain. Jadi bila sustain, lebih banyak mengeluarkan hasil, jadi dengan pengurangan kos, maka secara tak langsung kita dapat mengurangkan harga makanan ternakan atau makanan kita lah yang kita offer atau kita tawarkan untuk consumer kita lah. Itulah di antaranya Cik Zairi ya. Okey Datuk, terima kasih Datuk. Datuk, mungkin Datuk boleh jelaskan sedikit cabaran dan isu utama dalam konteks sekuriti makanan di Malaysia ni. Tadi tu saya ada maklumkan aktiviti pertanian ataupun yang mana menghasilkan makanan negara mempunyai cabaran dan banyak limitasi lah. Salah satu kalau di LVP ni kita selalu mengutamakan atau menggalakkan usahawan-usahawan muda terlibat dalam pertanian Usahawan-usahawan muda menggunakan teknologi, menggunakan mekanisasi, inovasi-inovasi yang ada ataupun mengeluarkan inovasi mereka sendiri bagi memastikan mereka boleh mengeluarkan makanan. Saya bagi contoh Cik Zairi, dengan adanya teknologi fertigasi umpamanya yang mana kita tanam sayur menggunakan teknologi fertigasi di bawah rumah lindungan Kenapa kita ada rumah lindungan? Sebab kita ni kalau di Malaysia ni kalau hujanlah sebanyak-banyak hujan dengan lebatnya sehingga menyebabkan medium tanaman kita kena hujan dan akan mengeluarkan bajanya, dan makanan kepada tumbuh-tumbuhan ataupun sayur adalah baja. Jadi bila kena hujan, baja yang secukupnya tidak dapat diperolehi oleh sayur. Jadi sayur tu akan tidak mengeluarkan hasil yang maksimum lah atau yang optimum. Jadi kita gunakan teknologi fertigasi, dan yang menggunakan teknologi fertigasi ni selalunya adalah orang muda yang tahu, yang sangat teknologi panggil savvy kan, teknologi savvy, yang mana mereka boleh tahu panas ke hujan melalui handphone saja. Dia ada sistem, mereka boleh duduk berbincang dengan rakan-rakan di kedai kopi ke atau di Starbucks ke macam Cik Zairi kan. Dan dalam masa berbincang tu boleh nampak, oh sekarang ni kebun saya sedang panas dan saya perlu letak air, dan saya boleh dia boleh kawal dari secara remote untuk air disiram di sayur mereka. Jadi ini yang kita katakan perlunya usahawan-usahawan muda atau petani-petani muda untuk involve. Walaupun cabaran yang kita hadapi, pertanian ni dia tak glamour Cik Zairi. Dia bukan satu career yang glamour. Tapi kalau adanya teknologi, maka kita menjadi daya tarikan kepada petani-petani muda untuk masuk. Yang keduanya, cabaran utamanya adalah apabila
harga kenaikan harga input harga input disebabkan yang saya sebut tadilah peperangan, logistik, isu dan sebagainya. Jadi kita merasakan ini menyebabkan susah untuk peladang-peladang ini untuk sustain aktiviti dia. Dia yang pentingnya apabila melaksanakan aktiviti ada keuntungan, ada menghasilkan keuntungan. Jadi kalau ada menghasilkan keuntungan, mereka boleh terus-menerus mengeluarkan meneruskan aktiviti pengeluaran mereka. Dan yang ketiganya juga cuaca yang tidak menentu adalah menjadi cabaran kepada petani-petani kita. Saya bawa satu cerita lah satu cerita benar ni di Selangor apabila salah seorang daripada peladang kita melaksanakan ternakan udang ni, dan banjir yang berlaku di Ulu Langat baru-baru ini telah menyebabkan keseluruhan hasil udang yang dijaga, yang diternak di bawah air. Bukan saja hasil itu di bawah air, kesemua alat ternakan udang telah pun dilayar atau dibawa terus oleh air yang begitu laju. Sehingga apabila saya tengok, saya amat sedih lah dengan dengan yang keadaan beliau lah, dan Mafi di bawah LPP dan juga jabatan agensi yang berkaitan lah, kita bantu, kita kata tak apa, jangan susah hati, teruskan aktiviti tuan, kita akan bagi bantuan infrastruktur, kita bangkitkan semula semangat beliau dan sekarang ini beliau telah pun mula menternak dan telah pun ada hasil. Jadi ini cabaran-cabaran yang saya nyatakan, tapi kerajaan kita lah, PP sentiasa membantu mana yang boleh lah untuk kita pastikan aktiviti mereka. Mereka ni sebenarnya nak cari duit, Cik Zairi, cari duit, tingkatkan pendapatan, keluarkan hasil, dan it will actually help them. Bila kita bantu serba mana yang kita boleh, semangat mereka juga akan tinggi semula lah. Itulah dia yang saya boleh sebut lah untuk cabaran. Okey, Datuk. Ni soalan daripada sahabat Facebook juga ni. Para Luna. Nama dia Para Luna. Soalan tu Datuk, adakah rakyat Malaysia cukup sumber makanan sekiranya sumber import tak ada? Dan apakah rangka tindakan kerajaan dalam jangka masa panjang dalam menjamin kelangsungan bekalan makanan negara? Terima kasih Cik Zari. Dia Para Luna ni adalah seorang yang mengikuti perkembangan pertanian. Saya kira soalannya sangat baiklah. Terima kasih ucapkan. Adakah makanan mencukupi? Secara keseluruhannya saya boleh nyatakan bahawa makanan untuk negara kita mencukupi. Untuk 33 juta rakyat kita mencukupi. Cuma ada 1-2 lah yang perlu kita import dan sedang diusahakan untuk kita tingkatkan pengeluaran, umpamanya seperti daging. Daging kita masih lagi kekurangan daging yang perlu kita import masuk kerana consumption daging sangat diperlukan di negara kita. Padi sendiri atau beras sendiri kita masih lagi kekurangan yang kita masih import, walaupun kita telah pun mengeluarkan beras hampir 70% daripada sufficient level kita, namun kita masih lagi mengimport sebanyak 30%. Kalau kita jawab, kita nak menjawab apakah perancangan jangka panjang, saya kira keprihatinan kerajaan bagi memastikan jaminan makanan ini mencukupi adalah melalui dasar yang kita laksanakan, iaitu dasar agro makanan negara. Sekarang ni kita ada 2.0. Dasar ini merangka dan juga mengimplementasikan beberapa pelan-pelan tindakan yang begitu besar lah, untuk kita jayakan, kita pastikan yang main ataupun tujuan utama adalah nak pastikan makanan mencukupi, sebab negara kita ni bilangan populasinya akan bertambah akan bertambah sekian kadar, sehinggalah kita akan menjangkakan pertambahan yang begitu besar pada 10 tahun yang akan datang. Walau bagaimanapun tanah pertanian
Setakat itulah yang ada. Manusia, populasi bertambah, begitu juga populasi dunia bertambah, namun arable land ataupun tanah yang ditanam adalah sangat terhad. Itu sebabnya kita perlu menjalankan aktiviti pengeluaran makanan menggunakan teknologi. Bila kita guna teknologi, kalau dulu kita tanam di atas tanah, sekarang ni kita boleh tanam menggunakan sistem fertigasi, menggunakan medium kokopit sabut kelapa. Kita boleh kawal cuaca, kita boleh kawal keperluan baja, keperluan racun dan sebagainya. Jadi ini adalah pendekatan yang digunakan dan dasar agro makanan negara ada semua yang lengkap bagi memastikan makanan negara kita mencukupi lah. Maknanya kita tak payah risaulah, makanan masih lagi mencukupi InsyaAllah. So maknanya dalam yang viral tu isu semua tak betul. So, Ya saya. Sebab orang orang banyak keluarkan isu-isu tu kan. Ya, saya. Pada hakikatnya memang makanan untuk rakyat Malaysia masih cukup saya kini. Mungkin ada soalan dari rakan-rakan Facebook? Ada. Okey Datuk soalan daripada Liza Nur. Bagaimana program jamin kerja dalam segmen agro job fair di Maha ini? Boleh Datuk jelaskan? Okey. Sebenarnya kita ada lebih kurang 7 agro activity. Kita ada agro trade, agro edutainment. Agro trade ni kita ada aktiviti perniagaan yang mempromosikan produk-produk tempatan. Agro edutainment adalah mempromosikan kesedaran tentang pentingnya sektor agro makanan. Agro lifestyle, gaya hidup keluarga agro dalam rantaian nilai. Kita ada juga agro youth bagi menggalakkan usahawan muda, agro tourism untuk promosi agro pelancongan, agro tech untuk penggunaan teknologi, dan kita juga ada agro job fair yang menepati soalan yang diberikan oleh saudari tadi tu. Agro job fair ni adalah memberikan, kita ada lebih kurang kalau tak silap saya, lebih daripada 15,000 peluang pekerjaan yang ditawarkan supaya pengunjung-pengunjung boleh datang melihat peluang-peluang pekerjaan ini yang disediakan, yang ada kaitannya dengan sektor pertanian. Ia mempromosikan peluang-peluang agar graduan-graduan kita yang memerlukan pekerjaan, masyarakat kita yang ada keperluan untuk mendapatkan pekerjaan, kita ada tawarkan di bawah agro job fair ni. Jadi saya haraplah pengunjung-pengunjung menggunakan kesempatan ini, selain pergi membeli belas, melihat teknologi, melihat laman-laman, melihat bagaimana 13 rumah ataupun pavilion negeri, pergilah berkunjung ke agro job fair yang memberikan potensi dan peluang-peluang pekerjaan yang boleh digunakan bagi mendapatkan pekerjaan, insyaAllah. Okey Datuk, terima kasih. Okey Datuk, sebelum kita ke soalan terakhir, ada soalan cipu mas untuk Datuk ni. Yes. Soalan cipu mas. Nak tanya Datuk, lembu sado ada tak nanti? Sado ni memang soalan daripada ni ada ramai ni rakan-rakan saya ni, penerbit saya. Tengku ada. Ya saya. Elias Hisham, diorang tanya, lembu sado ada tak nanti? Kita memang ada lembu sado di bawah laman ternakan yang dikendalikan oleh Jabatan Veterina di Maha itu nanti. Ada laman tu bukan saja ada lembu sado, kita macam ada petting zoo nanti. Berbagai ternakan yang istimewa yang kita nak tengok lembu yang sebesar-besar, sungguh besar lah, sungguh besar, berbagai, ada warna hitam, ada warna putih. InsyaAllah diadakan. Kita ada juga, kalau tak silap saya, ada pameran kucing kalau tak silap saya, kucing-kucing yang cantik-cantik ni yang Sitomel. Ya saya, berbagai ada di laman ternakan. Silalah berkunjung. Kita kata apa Encik Zari, jom pi Maha. Jom pi Maha. Okey Datuk, kita terus ke soalan terakhir Datuk. Mungkin harapan atau pesanan yang bagi Datuk kepada para pengunjung yang hadir di Maha.
Terima kasih Cik Zairi sekali lagi. Saya haraplah MAHA ini kita jadikan sebagai medium yang terbaik untuk kita sebar luaskan potensi pertanian dalam agro makanan ya. Kita berikan kepada pengunjung-pengunjung pengetahuan ya, dan kita jadikan sebagai daya tarikan untuk sama-sama menyertai sektor agro makanan ini. Saya juga berharap dengan adanya MAHA ini, pengunjung-pengunjung dan juga selain daripada itu peserta-peserta, usahawan-usahawan dapat mempromosikan barangan atau produk masing-masing agar dia boleh lagi ke depan, boleh lagi dijadikan sebagai platform untuk mencari ruang-ruang pasaran yang ada lah. Dan kita juga harap sambutan pada kali ini menjadi sambutan yang besarlah kepada semua pengunjung-pengunjung di seluruh negara. 1.1 juta adalah harapan ataupun sasaran jangkaan pengunjung kita dengan 1,500 booth pameran dan gerai jualan. Kita sasarkan 250 juta nilai jualan yang bakal dijana semasa MAHA ini. Kita jangkakan juga banyak bisnes matching ya, ataupun padanan perniagaan dapat kita laksanakan. MOU dapat ditandatangani di antara usahawan-usahawan, di antara syarikat-syarikat. Kita juga harap dengan convention agro conference yang kita adakan sekurang-kurangnya dapat memberikan pengalaman, pengetahuan dan juga kompetensi yang baik kepada semua orang awam dan juga usahawan-usahawan kita lah. Selain daripada itu, saya juga nak maklumkan sekiranya pengunjung-pengunjung tak bawa tunai boleh pakai cashless ya. Cashless. Boleh ada. Dan juga kita harap kita masih menjaga penjarakan, pakai face mask dan pastikan kita sentiasa menjaga kebersihan tangan dan sebagainya, pakai pembersih tangan lah, sabun pembersih tangan untuk kita semasa kita berada di sana supaya pastikan kita dapat mengekang penularan COVID-19 seterusnya lah. Okey Datuk. So sekali lagi lah kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat semua, datang ke MAHA bermula hari ini sampai 17 hari bulan. Terima kasih kepada Datuk Zulika binti Salim, Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang LPP yang sudi bersama kita hari ini. So Datuk, sebelum kita berakhir kita punya influencer Japan ni ada lagi. Ni pantun penutup orang cakap. Tuju kepada Datuk ni. Datuk yang cantik. Nampak muda. So dia punya pantun tu Datuk Yes, buah rambutan, buah berangan. Mari dijeruk buah pala. Sejarah MAHA jadi kenangan. Kenangan apa Datuk tak lupa. Ini saya ambil daripada sahabat Facebook ni. Saya ni nak berpantun membalasnya, saya dalam 24 hours dalam masa yang sama dekat ni saya tak dapat lah. Kenangan apa yang saya tak lupa adalah ya, saya memang banyak kenangan lah yang menariknya Cik Zairi. Cuma salah satu daripada kenangannya adalah saya dapat makan ikan yang paling mahal sekali. Harganya sekilo, kalau masa saya beribu. Ikan apa ya? Bukan siakap itu. Bukan siakap juga ni. Saya ikan apa ya? Saya pun tak ingat tu. Saya lupa ikan tu. Apalah, ikan ni saya dapat makan ikan tu dan bersama-sama dengan masa itulah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah. Dan ikan yang saya makan satu sudu saja, tapi mungkin harganya lebih daripada 1,000 lah agaknya seekor ikan. Jadi itu adalah di antaranya, dan saya haraplah sebagai mungkin saya boleh nyatakan sekali lagi, empurau, ikan empurau. Jadi saya harap semua tuan-tuan dan perempuan datanglah berkunjung di MAHA pada 4 sehingga ke 14 Ogos 10 pagi sehingga ke 10 malam. Kita juga akan ada beberapa artis lah memberikan persembahan. Artis dia tak tahan tu siapa Datuk? Kita ada Datuk Ramli Sarip, kita ada saya Hail Husaini, Datuk Syam. Kita ada Ella ya, kita ada berbagai lah
persembahan artis untuk tarikan pengunjung-pengunjung nanti. Pengunjung, maknanya Ya, rugi kalau tak datang. Rugi, memang rugi Cik Zairi. Betul rugi. Saya insyaAllah saya datang, Tok. Terima kasih banyak dijemput. So, okey Datuk kita pun dah sampai ke penghujung kita punya program hari ini. Tapi sebelum tu Tok, kita baru-baru ni kita dah lancar sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang. So mari kita sama-samalah, kita rakyat Malaysia ni, kita sama-sama kibarkan Jalur Gemilang. Tak kira di premis kerajaan ke, swasta ke, rumah ke atau kenderaan. So kita bagi sokongan. Ini Malaysia, negara kita Tok. So sama-sama kita semua. So sekali lagi Datuk, terima kasih banyak Datuk sudi bersama saya dalam Influencer Japan. InsyaAllah kita jumpa lagi dan insyaAllah Maha 2022 ni akan lebih meriah. Sebab 4 tahun tak buat. So sekali lagi saya akhiri kita punya Influencer Japan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak. Jom ke Maha 2022 pada 4 hingga 14 Ogos di Maib Serdang. Pertemakan sekuriti makanan untuk masa depan. Pameran pertanian terbesar dan paling berprestij ini menyediakan lebih 1,500 ruang pameran dan jualan. Fokus utama Maha 2022 adalah Agro Trade, Agro Edutainment, Agro Lifestyle, Agro Youth, Agro Tourism, Agro Tech, Agro Job Fair serta banyak lagi. Artis tempatan pun ada. Jumpa anda di Maha 2022.